غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف منه baik. Masih lagi di dalam perbahasan wajhus syabah kepada isti'arah murakkabah tamsiliyah yang musannif sebut. Qala al-musannifu fa innal isti'arata al-murakkabata at-tamsiliyata yajibu an yakuna wajhu syabahi fiha hay'atan muntaza'atan min muta'addidin wa kadha yajibu an yakuna tarafaha hay'ataini muntaza'ataini min majmu'i asya'a tadammat وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا فيشبه إحدى الهيئتين منتزعتين بالأخرى بادعاء أن صورة المشبه من جنس الصورة المشبه بها فيطلق على الصورة أي الهيئة المشبهة اللفظ على الدال على الصورة المشبه بها. Baik, maka musannif masuk kepada wajhus syabah yang kita kata kemarin. Kita nak tafsilkan masalah ni dan kita dah buat sedikit mukaddimah. Untuk faham masalah ni, kita perlu nampak sesuatu itu ditasawurkan pada dua jihah. Bila kita berfikir berkaitan dengan sesuatu, kita akan tasawurkan dia pada dua jihah. Pertama, jihatul zihni, yang kedua jihatul khariji. Jadi tulis dulu kaedah pada katanya. Ni kaedah yang mungkin panjang, jadi nasihat ana tulis atas kertas. Jangan tulis di buku. Takut tak muat, takut susah dan sebagainya. Dan kita sama besar untuk bawa kertas sah. Baik. Jadi kena perhati molek sebab insya-Allah bermanfaat. Baik. Kaedah pertama. Asy-syai'u yutasawwaru min jihataini. Asy-syai'u yutasawwaru min jihataini. Al-awwalu kharijuz zihni
والثاني في الذهن. الأول خارج الذهن، الثاني في الذهن. Betul? Waqad yatawafaku fihima wa qad yakhtalifu. Wa qad yatawafaku fihima wa qad yakhtalifu. Baik. Itu adalah kaedah pertama. Fadal. Min jihataini, min daripada dua jihah, boleh? Dan meletakkan kharij az-zihni dulu baru fi zihni ada sebab. Kerana sesuatu itu kalau kita tengok daripada dua sudut dalam satu masa, maka kita akan tengok dulu kharij az-zihni, baru kita akan tengok dulu fi zihni. Tafadhal daripada awal. Asy-syai'u yutasawwaru min jihatayn. Al-awwal kharij az-zihni. Wath-thani fi zihni. Baik, tengok depan. Tengok molek masalah ni. Asy-syai'u itu ditasawurkan pada dua jihah. Sama ada kharijuz zihni. Kharijuz zihni ni mana secara pada luar fikiran lah, yakni pada realiti kita. Kita tengok pada luar fikiran kita, ataupun kita tasawurkan dia tu fi zihni. Dan permulaan dia adalah daripada kharijuz zihni kepada fi zihni. Itu surah dia. Faham? Kerana apa molek? Sebab al-imam bila dia sebut, dia hanya kata lagu mana? Dia hanya kata wajhu syabahi fiha hayatan muntaza'atan min muta'addidin. Itu perkataan al-imam. Baik, maka sekarang ni kita teruskan pula dengan kaedah yang kedua, iaitu bila kita tasawur ke suatu benda yang kharijuz zihni, contohnya benda tu satu perkara, boleh? Dia adalah satu perkara. Adakah lazim benda yang dia tu tadi satu pada kharij, kita akan tasawur ke dia juga dengan satu pada zihin? Naam. Maknanya dia akan sama. Faham tu? Yakni dia tu tadi pada zihinnya wahidatun, pada kharijnya wahidatun, pada zihinnya juga wahidatun. Satu dan satu. Ya. Cuma dia akan jadi masalah apabila benda tu tadi dia apa? Dia muta'addid. Muta'addid maknanya dia berbilang. Kita akan bahas surah dulu muta'addid yang murakkab. Jadi kena berhati molek. Muta'addid yang murakkab. Di sini senang kalau kita buat bola. Nak suruh nampak dia tu surah. Kita anggap dia macam apa ni? Macam batu. Saya tengok tak batu bearing basikal tu Saya tengok kan? Bearing kau panggil lagi ni. Bearing sah. Okay, dia takut sah. Tu. Baik, bayangkan dia ni batu tu tersebut. Baik. Adakah dia berbilang? Dia berbilang. Okey, dia ni 1 2 3 4 berbilang pada kharij. Ini kita akan nampak dia berbilang. Kalau butir bearing tu kita nak kira, kita boleh kira 1 2 3 sah. Baik. Adakah dia ni tadi pada zihin kita ke surah ke dia tu tadi dengan satu, ataupun kita ke surah dia dengan muta'addid? Al-jawab, kita ke surah ke dia dengan satu. Kita tak nampak dia dengan apa? Kita tak nampak dia dengan muta'addid. Benda ni pada zihin dia hanyalah
wahidah. Dia hanyalah wahidah. Pada zihin kita akan nampak hanyalah satu. Nanti kita terai benda bila kita akan nampak dia muta'addid pada zihin. Tu? Baik. Misal yang lain, ana bisa benda ni mari, ana contohkan dengan apa? Dengan seorang. Sah? Maka seorang ni tadi dia ada apa? Dia ada kepala. Sah? Dia ada tangan. Dia ada kaki. Raksun. Yadun dia. Damun dia. Tidakkah gitu? Tidakkah ini muta'addid? 1, 2, 3. Perut dia dan sebagainya. Kita ambil 3. Muta'addid ke tak? Tapi muta'addid tu duduk sekali ke tak? Duduk sekali. Maka yang kita akan surah ke dia, walaupun dia tu tadi muta'addid fil khariji, tapi dia tu tadi adalah apa? Muta'addid, dia tu tadi adalah wahidah fil dhihni. Dia tu tadi adalah apa? Wahidah fil dhihni. Wahidah fil dhihni. Jelas tak? Misal yang seterusnya, kalau kita bayar contoh jepuk. Kenapa ada jepuk? Gapo Ustaz Zaid jepuk? Gapo jepuk kalau panggil? Cekodok. Allah Allah. Jepuk ni daripada apa? Daripada daki tepung, sah? Daripada apa? Mil gagal lagi mus. Ikutlah jemput bisai jadi. Gambari jadi. Dah lain pula. Sah? Kita ambil jemput bisai. Boleh bayar dah. Baik. Jadi ni nama dia apa kalau luar kita panggil apa? Jepuk. Sah? Jadi dalam ni kita ada apa? Kita ada campuran daripada 3 perkara ni. Boleh tak kita nak kata hak dalam ni yang ni dalam campuran ni kita panggil apa hak kita kucah-kucah sudah tu lah. Boleh tak kita nak kata dan kita nak hukum kepada dia, kita kata ni ada tepungnya ni, boleh tak? Berapa tak boleh? Sebab dia ada juga ni. Sah? Tapi dia, jadi boleh, jadi tak bolehlah kita tu tadi nak panggil dia tu tepung saja. Seperti mana tak boleh kita nak panggil garai saja, ataupun tak boleh nak panggil pisau saja. Sah? Maknanya dia muta'addid. Cuma dia muta'addid yang mutalasiqah. Duduk sekali. Ni surah dia. Jadi kita jangan nampak surah muta'addid ni tadi, kita nampak lagi rupa bentuk dia. Tepung tu kita nampak tepung lagi. Faham? Bawel tu kita panggil bawel lagi. Pisau tu duduk gitu lagi. Tak. Tidak semestinya. Jadi dalam bahasa Arab benda ni juga kita panggil mutalasiqah. Ataupun kita panggil juga dengan murakkabah. Tamam? Jadi sini ni tadi di dalam apa? Di dalam zihin kita akan nampak berapa dia? Satu sahaja. Jelas? Dia ni hanyalah wahidah. Maknanya semua ni tadi wahidah dan semua ni tadi lahir daripada apa? Daripada muta'addid yang murakkab. Nampak situ? Maka dia akan jadi wahidah. Selesai dari situ? Kita ada apa sini? 2 istilah. Wahidah, 2 sahaja dia baru istilah, 2 sahaja baru. Pertama wahidah, yang kedua muta'addid murakkab. Bukan muta'addid saja. Bukan muta'addid saja tapi muta'addid murakkab. Bukan murakkab saja tapi muta'addid. Ni benda ni kena perhati molek. Supaya dalam kitab mana kita tak tukar. Dan kita akan nampak molek masalah tersebut. Faham? Baik. Ana surah yang pula pada surah yang kedua molek. Sikit lagi. Baik. Surah yang kedua. Kalaulah titik tu duduk dalam keadaan ni. Ana misalkan mari dengan apa strategi pegang yang disebut oleh Al-Imam Al-Busiri dalam Burdah. Okey. Gini strategi dia 5 lagu ni. Nampak tak? Dia titik 5 lagu tu. Maka benda lagu ni kita boleh surahkan dia dengan berapa surah? 2 surah.
Yang pertama kita boleh tengok dia dengan wahidah. Maknanya kita akan tengok dia dengan satu titik. Faham tak? Maka dia akan ada berapa? Dia akan ada 5. Sah? Jadi wahidah, sini ni wahidah, mana tiap-tiap titik tu tadi adalah wahidah. Ini surah pertama. Alif. Tidak kayak gitu? Baik. Nombor 2 alif. Misal yang sama juga, strategi perang yang sebut tadi. Tabaan strategi perang ni banyak. Boleh? Tapi ni yang disebut oleh Al-Imam Busiri. Antum bacalah dalam Qasidah Imam Busiri. Baik. Boleh ke tak anak-anak tengok benda yang lagu ni? Anak-anak tengok dengan so. Boleh tak? Boleh. Maka anak akan nampak apa? Anak akan tengok lagu ni. Semua 5 tu tadi jadi wahidah. Ada pun hak ni bila kita surah ke dia satu, siapalah cukup dia jadi 5. Herak. Apa dah tu? Jadi kita hanya akan nampak wahidah. Tapi ini surah dia muta'addid yang ghairu murakkab. Pasal tak? Dia muta'addid tak? Muta'addid. Dia murakkab ke tak? Murakkab ke tak? Tak, dia ghairu murakkab. Kaifa murakkab? Sah? Dia ghairu murakkab. Jadi kita boleh tengok dia dengan surah wahidah ataupun wahidah juga tapi dengan bentuk ni. Berbeza tak? Berbeza. Ini kena berhati molek. Sini kita akan keluar ke kaedah. Jadi nampak? Kita ada berapa? Wahidah, muta'addid murakkab, muta'addid ghairu murakkab. Baik. Misalnya Anwar lukis gambar Anwar. Ni papai putih. Mana Anwar? Anwar di sini. Saya tahu. Ni papai putih. Ni Anwar. Gambar ni kita akan nampak 2-3 perkara. Ini masalah ba pula. Okey? Pertama kita akan nampak apa? Kita akan nampak Anwar talibul ilmi. Sah? Yang kedua kita akan nampak panjang tangan ni. Pendek sikit. Talibul ilmi. Yang kedua kita akan nampak apa? Dia tu tadi yadrusu al kitab. Tak belajar kitab. Surah yang ketiga kita nampak dia yadrusul kitab, dia tu yajlisu. Faham tak? Jadi ini adalah satu surah wahidah. Betul tak? Ini juga satu surah wahidah. Ini juga satu surah wahidah. Jadi anda boleh tengok perbuatan Anwar sekarang ini dengan 3 surah. Surah pertama dia adalah sebagai talibul ilmi, huwa talibul ilmi. Surah yang kedua adalah dia yadrusul kitab. Surah yang ketiga dia tadi adalah apa? Yajlisu. Tapi boleh tak anda tengok dia tu tadi sebagai apa? Sebagai talibul ilmi. Dia tu sebagai talibul ilmi. Dan juga dia tu tadi sedang apa? Yadrusu al kitab. Walhal dia tu tadi yajlisu. Boleh tak anda nak tengok dia sedang melakukan perbuatan tersebut, dia sebagai talibul ilmi yajlisu yadrusul kitab. Boleh tak? Maka ada berapa surah? 3 ke 1 surah. Ada tu surah wahidah. Baik, ada situ setakat tu? Baik, tulis dulu hak ni. Tulislah. Nak lukis kau nak gambar kau? Tak sudah lagi tu. Boleh tak?
Dan jangan lupa lah, jangan lupa sin ini kita telah pisah kaedah ni. Kita telah pisah kaedah sin ini fil khariji. Baik tak? Sini adalah fil dhih. Sama juga sini. Sini adalah kharij. Sini adalah fil dhihni. Ini adalah fil khariji. Ataupun kharijaz dhihni. Kharijaz dhihni. Boleh? Baik. Ambil atur dulu. Mana? Nanti dulu. Nanti dulu. Ustaz Kamil, Syekhuna. Faham? Apa itu kau? Baik. Tengok sikit lagi. 30 saat lagi. Sebelum kita masuk kepada kaedah, ada beberapa perkara lagi anak nak tambah. Mungkin boleh hantar gambar dulu. Takut orang belakang tak nampak. Boleh? Baik, cuba kita tengok gambar Alik Kanis sekali lagi. Cuba tengok molek. Gambar ni, kalau kita tengok, tadi anda kata dia ni tadi boleh ditasawur ke, boleh digambar ke dengan dua surah. Tengok molek. Jadi pada kharij, kalau dia berbilal lagu ni, dia muta'addidun lagu ni. Muta'addidun bila tarkibin ataupun ghairu murakkabin, kita boleh gambar ke dengan dua surah. Nak suruh mudah faham lagi, anda buat lagu ni. Surah pertama, yang ini surah nombor 1 ni tadi, kita gambar ke dia satu. Maka natijah dia akan jadi ta'addud ke tak? Natijah dia fi dhihni muta'addid ke tak dia? Muta'addid juga. Muta'addid. Tapi hak ni dia hanyalah surah
zihniyah wahidah. Betul? Surah zihniyah wahidah. Baik. Kita alih sikit ni. Muta'addidun murakkabun. Baik. Hak ni pula. Kita katakan tadi gambar Ustaz Anwar tengah mengaji ni. Seorang talibul ilmi yadrusul kitaba yajlisu. Kita boleh surah ke dia satu. Maka ketika kita surah ke satu, maka dia fi dhihni dia jadi apa? Wahidah ke muta'addidah? Muta'addidah. Ada tu? Muta'addidah, dan dia tu tadi kalau kita tengok dia sebagai 1, 2, 3 yang bercampur, yakni satu keadaan. Kita tengok dia sebagai seorang talibul ilmi yang tengah belajar kitab dan dia sedang duduk dalam keadaan duduk. Boleh tu? Maka dia tadi hanyalah surah wahidah. Surah zihniyah wahidah. Tu nak suruh soreh fi dhihni tadi. Boleh tengok bahan ni? Alik kanan ni. Baik, tengok balik. Maka kita daripada sini kita dah terai beberapa perkara. Boleh? Kita dah terai beberapa perkara. Dan kemarin Ana ada buat satu misal lagi dengan nombor. Ana nak sebut atas ni. Misal dengan nombor ni. Contohlah Ana kata nombor tu ada 5. Cuba kita tengok. Kita ada macam biasa fil khariji dengan fil dhihni. Fil khariji dengan fil dhihni. Sah? Sekarang ni nombor ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Jadi ana ada 2 cara untuk ana tasawurkan benda ni. Pada akal ana boleh 2 cara. Sama ada ana melihat setiap satu ni dengan apa? Dengan 1. Sah? Maka ini ana akan dapat setiap satu tu hanya dengan 1. Yang ni ana akan dapat 1. Betul tak gitu? Boleh juga anda melihat serumah ni tadi. Anda melihat dia dengan berapa? 5. Faham tak? Anda melihat dengan 5. Soalan dia sekarang ni, ketika anda melihat dia 1, muta'addid ke wahidah? Muta'addid ke wahidah? Muta'addid. Ketika ini dia muta'addid. Tapi ketika anda melihat dia dengan 5, muta'addid ke wahidah? Wahidah. Faham? Mudah? Kena ingat malah ni masalah ni. Kalau kita faham hak ni, maka kita boleh masuk kaedah. Kalau kita sudah faham hak ni, maka kita boleh masuk ke kaedah. Sebab last kali ada benda yang kita kena tahzirkan tubik daripada akal kita. Ada benda yang kita kena masukkan untuk faham masalah ni. Sebab al-imam kita dah cerita dia menyebutkan dengan wajh syabah tu tadi mestilah hayatan muntaza'atan min muta'addidin. Maknanya kalau benda tu tadi pada kharij dia ada 1, boleh tak dia jadi wajh syabah yang nak dimuradkan di sini? Tak boleh. Sebab apa? Sebab perkara tersebut dia bukan apa? Muta'addid. Jadi perkara sekarang ni dia mesti muta'addid. Pada kharij dia mesti muta'addid. Yang kita kena tambah kali kedua Ustaz kami, yang nak jadi wajh syabah, musyabbah bih dan musyabbah, dia muta'addid murakkab ke muta'addid ghairu murakkab? Faham tak? Kalau muta'addid murakkab, maka dia akan melahirkan satu surah. Tapi muta'addid ghairu murakkab juga boleh melahirkan satu surah. Tidak kayak gitu? Kena ingat tu faham? Jadi isu sekarang ni adalah kita telah, ketika kita silap dalam masalah ni, kita akan memasukkan muta'addid ghairu murakkab yang tidak dilihatkan dengan satu surah masuk dalam masalah apa? Wajhus syabah. Dan ketika itu akan salah isti'arah. Kerana apa? Kerana wajhus syabah salah. Kerana isti'arah. Kenapa boleh salah isti'arah? Anak kata tadi kerana wajhus syabah salah. Kenapa perkaitan dua tu? Al-isti'aratu mabniyatun ala tashbih. Faham tu? Sebab tu penting kita bezakan dulu surah ni tadi. Faham tak? Baik. Qala al-musannifu tulis kaedah.
Tulis kaedah. Okey. Al-mufradu suratun zihniyatun wahidatun suratun zihniyatun wahidatun an wahidin kharijan Baik, ambil gambar ni. Mana? Ambil dulu. Ana nak tuliskan dah. Baik. Tengok balik. Ta'rif mufrad. Al-mufrad dalam masalah ni dalam masalah wajhus syabah dan dalam masalah wajhus syabah, musyabbah bih dan musyabbah dalam masalah majaz murakkab ialah apa mufrad? Surah wahidah ni apa kita panggil? Suratun wahidatun. Betul? Apa nak bagi? Suratun dulu. Suratun wahidatun zihniyatun. Betul? Anda panggil ke apa? Apa jadi belakang ni? Baca apa? Suratun zihniyatun wahidatun. Tu kata pelik tu. Suratun zihniyatun wahidatun an wahidin kharijan. Tengok balik sini, berarti mufrad ni bangga apa? Mufrad adalah satu surah zihniyah yang wahidah. Sini kena berarti balik. Wahidah ni ada berapa surah? Dua surah. Zihniyah ni kita dah kecek bahasa zihin. Yang kita buat tadi pertama pada surah orang. Tidakkah kita boleh melihat dia dengan satu? Sah? Dan juga pada surah satu petak tadi. Tidakkah kita akan dapat dia wahidah juga? Itu kena ingat balik. Surah zihniyah wahidah ni ada dua rupa. Ini apabila kita tengok orang tu tadi dengan satu, bukan kita tengok dia tu ada tangan, kepala, kaki, tak. Kita tengok dia tu dengan satu. Seperti mana tu? Seperti mana ni? Ni. Ataupun ni. Nampak? Boleh? La. Betul. Super. Nampak? Yang kedua, muta'addid. Ta'riful muta'addid. Suratun zihniyatun muta'addidatun an muta'addidin kharijan. Suratun muta'addid dia bukan suratun. Anda sebut suratun sah? Dia kena suwarun. Anda sebut, baca nak sekali. Baca. Muta'addidu suwarun zihniyatun muta'addidatun an muta'addidin kharijan. Aywa. Suwarun zihniyatun muta'addidatun an muta'addidin kharijan. Murakkab. Suratun zihniyatun zihniyatun hada wahidatun an muta'addidin kharijan.
an muta'addidin kharijan. Faham tak? Jadi PHS ni benda muta'addid yang dia tu tadi berlaku tarkib macam manusia. Faham tak? Benda muta'addid yang berlaku tarkib macam manusia. Tak dia nak kata hak tu masuk sah? Hak tu murakkab apa mutarakib ke tak? Ghair murakkab ke tak? Tu hak petok dalam petok, titik dalam petok tu. La dia ghairu murakkab. Ana silap tadi. PHS ni surah wahidah yang lahir daripada muta'addid yang murakkab pada zihin dia jadi wahidah. Faham tak? Dia jadi wahidah. Cuba kita tengok. Sini ni murakkab. Sini ni dia murakkab. Sini ni dia ghairu murakkab. Pasal tak? Jadi PHS sini muta'addid yang murakkab. Muta'addid murakkab pada kharij dia akan melahirkan apa? Pada zihin dia akan melahirkan wahidah. Muta'addid murakkab dia akan melahirkan dan wahidah ni kita akan panggil dia dengan mufrad. Faham tak? Kita akan panggil dengan mufrad. Adapun benda yang apa? Kalau benda macam ni kita panggil apa ni? Pada kharij ni satu petak ni kita panggil dia wahidah fil khariji. Dia akan melahirkan apa? Wahidah apa? Fil dhihni. Juga kita akan panggil dengan mufrad. Inilah masuk dalam takrif mufrad. Faham tu? Baik. Kita dah tambah dah. Ni kena tambah sekali. Ni. Jelas? Baik. Kaedah seterusnya. Tulis. Kau anak tak boleh tulis kaedah tu. Kita ada berapa surah tu kalau kita tengok. Okey, baca daripada ta'rif mufrad baik siapalah ta'rif habis. Tafadhal. Al-mufrad suratun dhihniyatun wahidatun an wahidin kharijan. Al-muta'addidu suwarun dhihniyatun muta'addidatun an muta'addidin kharijan. Al-murakkabu suratun dhihniyatun wahidatun an muta'addidin kharijan. Okey. Baik. Ana rasa ana boleh jadi hak ni janatun ini sudah dengan kaedah. Ana boleh jadi kaedah dah. Okey. Baik, ana tanya soalan. Kalaulah benda tu tadi macam hak atas tu, muta'addidun ghairu murakkabin. Kita boleh tasawur ke dia dengan berapa surah? 2 surah. Ketika kita tasawur ke dia dengan surah hak atas tu, pada zihin dia akan jadi berapa? Dia pada zihin juga dia akan jadi muta'ad. Tu khulasah dia. Ni kalau nak ikut susunan sungguh ni, anda perlu tulis hak ni dulu nombor 1, lepas tu hak ni. Sah? Tapi anda apa anda buat gini sebab anda buat tulis hak dulu sini. Faham? Jadi kalau nak kira kan, inilah. Ni nombor 1, ni nombor 2. Ha ni, nombor 1. Ni nombor 2. Faham? Baik. Daripada gambar ni pula, nombor 3. Ni gambar ni. Kita tengok benda yang apa? Benda yang murakkab. Bukan benda muta'addid. Muta'addid apa? Bila tarkibin boleh ditasawurkan dengan dua surah. Tidak kaya gitu? Muta'addidun bila tarkibin boleh ditasawurkan dengan dua surah. Sah? Surah pertama adalah surah atas tu. Maka kalau kita surahkan dengan surah atas, pada zihin kita akan dapat apa? Muta'addidah. Jadi kalau muta'addidah, nama dia adalah apa? Dia masuk dalam ta'rif apa? Ta'rif apa? Al-muta'addid. Maka dia akan ada suwarun zihniyatun, suwarun, apa nak sebut? Aywa, suwarun zihniyatun muta'addidah. Okey? Tapi kalau muta'addidun bila tarkibin, akan dapat apa? Surah wahidah. Ni boleh kita tengok gini juga, yang ni surah ni.
Ada tu? Maka dia akan dapat wahidah. Kalau dia wahidah, dia akan masuk dalam apa? Masuk dalam apa? Tak, masuk dalam apa sini? Masuk dalam murakkab. Ada tu? Hak ni akan masuk dalam murakkab. Ni kena ingat balik kaedah ni. Ni nampak tak? Tanam balik. Baik. Jadi mufrad ni ada dua bentuk. Ada tak? Muta'addid ada satu rupa, murakkab ada satu rupa. Kalau kita nak kira, kalau kita tengok balik, kalaulah benda tu tadi kita hukum ke dia tu tadi wahidah pada kharij. Dia wahidah pada kharij. Ada tak jalan yang lain lagi kita boleh kata kepada dia? Ada tak jalan yang lain lagi kita boleh kata kepada dia selain daripada wahidah fi dhihni? Tak ada. Jadi itu nombor satu, mahalul ittifaq. Bahwasanya benda yang tadi wahidun fil khariji, dia mesti wahidun fi dhihni. Mana tempat beza ni sekarang ni? Mana tempat beza? Kalau dalam banyak-banyak ni, mana tempat beza? Muta'addid. Muta'addid ke apa? Muta'addid ke apa? Bi ghairi tarkibin, bila tarkibin ghairu murakkabin. Hak tu lah. Tu nama-nama dia. Muta'addid ke apa? Bila tarkibin. Muta'addid bila tarkibin boleh dipandang dengan dua surah. Imma kita tengok dia dengan muta'addid, imma kita tengok dia dengan apa? Wahidah. Kalau muta'addid bila tarkibin kita tengok dengan muta'addid, maka dia muta'addid. Kalau muta'addid bila tarkibin kita tengok dengan wahidah, maka dia murakkab. Faham tu? Tinggal lagi kita kata muta'addid yang murakkab. Maka muta'addid yang murakkab, faham tu? Yang pada dia adalah murakkab nombor satu, muta'addid murakkab fil khariji, maka dia tu tadi adalah apa? Wahidah fi zihni. Dan wahidah fi zihni yang lahir daripada muta'addid murakkab, dia akan jadi apa? Mufradah. Faham tak? Jelas tak? Baik. Bila kita dah berjaya keluar ke kaedah ni, kita akan tahzirkan pula beberapa benda tak apa ni. Dan tulis unwan tahzirun. Faham tak? Faham? Betul ya? Sudah? Kali ini gambar lagi? Mana tengok? Tu dia. Allahu Akbar. Gambar apa tu? Ambil masa sebenarnya. Tulis balik. Ada blog kat mana?
Sami okey. Baik. Cuba kita tengok. Daripada banyak-banyak gambar tadi kita buat kita tengok dulu yang pertama. Jadi untuk kita masukkan dalam masalah wajhus syabah, murakkab, wajhus syabah, musyabbah bih dan juga musyabbah, yang mesti duduk dalam apa? Surah zihniyah. Kita ambil beberapa gambar aja tadi balik. Yang pertama nuqtah. Nuqtah. Jadi nuqtah tadi ataupun petak tu tadi, adakah dia masuk dalam murak kita untuk jadi muajaz murakkab? Tak, baba. Sebab dia pada kharij satu, pada zihin satu. Dia tak termasuk dalam apa? Muntaza'atan min muta'addidin. Tu. Yang kedua adalah gambar tadi hak anawab, bulat. Kita anggap dia sebagai satu garis, khattun. Himpunan nuqtah tadi tu yang menyebabkan sebagai satu garis. Kalau kita tengok tulis dalam word, kira-kira dia ada garis tu dalam bentuk gitu. Ataupun kita tengok sebagai bereng, ataupun kita tengok sebagai gata. Kita tengok sebagai gata. Kalau cicing orang lelaki ni dia tak nampak sangat lah. Kalau cicing orang perempuan, kerana pernah tengok dia macam bentuk gata tapi kecil. Jadi dia lembek-lembek gitu, kita masuk. Cicing orang lelaki tak lah. Nah, kerakur gitu. Faham Baik, maka pada surah seumpama tadi, yang ni apa? Dia apa? Muta'addid yang murakkab, seperti mana manusia tadi. Adakah dia masuk dalam masalah ni? Tak. Kenapa? Sebab dia mufrad. Akhirnya dia akan jadi mufrad. Jadi muta'addid yang murakkab wahidah juga tak masuk dalam masalah ni. Manusia tadi tu kita nampak dia muta'addid sah, dan dia murakkab. Manusia tadi terdiri daripada kepala, tangan dan kaki. Bila kita tengok manusia tu tadi sebagai Zaid, tu kita akan nampak Zaid lah contoh. Kita nampak dia sebagai Zaid. Maka apa kita akan nampak dia? Wahidah. Tu kita akan nampak dia kita tak nampak dia tu tadi dia tu tadi adalah apa? Hasil daripada muntaza'atan min muta'addidin. Tu sebab dia tu ketika itu sudah murakkab. Jadi dia tak termasuk. Boleh? Yang ketiga, surah atas tadi. Yang ni yang kita tak tengok ni. Kalau gini sini kat nombor 3 lah. Nuktah atas tu tadi. Soalan dia, adakah dia masuk dalam masalah kita ni? Tak, apa? Sebab dia akan melahirkan muta'addid. Muta'addid ni adalah suwarun zihniyatun muta'addidah. Dia bukan hayatan, dia bukan suratan. Yang kita nak sini dalam masalah an yakuna wajha syabahi fiha, dia mesti apa? Hayatan muntazi'atan. Kalau hak muta'addid ni dia masuk dalam masalah apa? Hayatin muta'addidatin. Faham tak tu? Jelas tak? Jadi ada 4 surah yang tidak akan masuk. Jadi di mana surah yang terbenar dalam masalah ni? Yang keempat. Yang ni apa? Surah hak bawah tu. Faham tu? Surah hak bawah tu. Yang ni apa? Dia tu tadi muta'ad. Yang tidak murakkab, yang kita surah dalam bentuk satu. Faham tak? Jelas tak? Dia muta'addid, yang tidak murakkab, yang kita surahkan dia dalam bentuk satu. Kita surahkan dia sebagai satu pasukan berperang. Masalah
Adakah dia murakkab? Adakah dia murakkab? Murakkab ke tak? La, dia ghairu murakkab Satu pasukan apa kan? Dia murakkab ke tak? Memang macam nak kata murakkab. Kaifa tasawwarta annahu murakkab? La, la. Kalau lagu tu apa beza dengan pasukan dengan hak tu? Tidakkah dia benda yang sama? Faham tu? Jadi kita tidak kata dia tu tadi ke apa? Dia tu tadi murakkab. Faham tu? Jadi hak ni lah muta'addid bila murakkab ni lah yang dia akan jadi last sekali surah wahidah. Yang kita panggil dia dengan nama murakkab. Kita panggil nama dia murakkab tapi dia muta'addidah apa? Bila tarkib, ghairu murakkab. Yang ni kita nak kenapa ingat pada ni? Ulama ta'rif ke dia dengan apa? Ulama ta'rif ke dia dengan murakkab. Ta'rif murakkab ni apa? Suratun wahidah. Ta'rif murakkab ni suratun wahidah. Bukan suwarun muta'addidah. Faham tu? Tu kena ingat balik. Jelas? Anwar? Kalau tak jelas jangan angguk. Ini pada. Faham? Baik, tak apa. Pergi dulu. InsyaAllah kau nampak tu. Nampak dah? Qala al-musannifu Apa lagi kita perlu tambah? Mana tengah tahzir dah tadi tu. Kau kan Ami? Tengah tahzir dah tadi tu. Yang pertama nak tahzir adalah benda yang murakkab pada kharij. Adakah dia murakkab pada zihin? Panggil yang murakkab ni pada zihin ke pada kharij? Ni, murakkab ni tadi pada zihin ke pada kharij? Pada zihin. Apa banyak? Siapa dua ke apa? La, murakkab ni tadi panggil kan apa boleh nampak pada dua tu? La. Murakkab, dia nampak waktu pula dah. Murakkab, panggilan murakkab ni ibu dia, tilikat dia adalah pada zihin. Faham tu? Maksud ipai tu tadi dia kata dua tu tadi, dia tilik dalam ta'rif tu ada dua, pada zihin pada kharij. Betul juga kalau tilik kata, tapi utama dia adalah tempat tilik dia adalah pada zihin. Nama lagi hay'ah surah dan hay'ah ni di sini. Faham tu? Baik. Soalan dia gini, benda yang murakkab pada kharij, adakah dia murakkab pada zihin? Kalau dalam banyak-banyak ni hak mana surah murakkab? Dalam 1 2 3 4 tak usah kira lah gambar tu. Dah tengok 1 2 3 4. Hak mana murakkab fil kharij? Murakkab fil kharij. Murakkab fil kharij. Nombor 1. Adakah dia murakkab fil zihni? La. Itu kena tambah tu, kena kalau molek-molek kata al murakkabu fil khariji laisa murakkaban fil zihni. Atau nak kata kita kena tengok dia dengan satu, bukan tengok dengan dua. Faham tu? Al murakkabu fil khariji laisa murakkab fil zihni. Bukan kita panggil dengan nama murakkab ni pada zihin. Kerana murakkab fil zihni dia adalah muta'addid bila tarkibin yang akan jadi wahidah. Faham tak? Baik. Jadi gapo al murakkab fil khariji? Gapo al murakkab fil khariji? Mufrad. Murakkab fil khariji dia adalah murakkabun fil zihn. Faham tak? Tu tanda dua tu, tanda tu tahzir tu. Tanda molek. Baik. Soalan seterusnya kalau tanya kita, al muta'addidu fil khariji. Al muta'addidu fil khariji. Ada berapa surah sini? Tengok al muta'addidu fil khariji. Ada berapa tiga? Nombor berapa? 1 3 4. Sah? Adakah dia sama-sama murakkab? Kalau kita tanya, adakah al muta'addidu fil khariji daimal murakkabi? Baik.
Apa dak? Apa dak? Sebab ada muta'addid ghairu murakkab. Ada berapa? Ada dua nah. Tu tulis kaedah tahzir seterusnya. Al-muta'addidu fil khariji laisa da'imal murakkabi fi dhihni. Jadi jawapan dia apa? Kita akan kata hak betulnya. Gana khulasah kepada jawapan tadi. Soalan anak tadi. Ini soalan anak, adakah muta'addid fil khariji? Kira tu? Al-muta'addid fil khariji dia sentiasa akan jadi murakkab? Tak. Jadi khulasah jawapan dia akan jadi apa? Al-muta'addid itu lahu suratan. Al-muta'addidu lahu suratani. Al-muta'addidu fil khariji lahu suratani. Al-awwalu suwarun muta'addidatun fayusamma muta'addidan fi dhihni. Fayusamma muta'addidan fi dhihni. Seterusnya nombor 2 lah. Suratun wahidatun fayusamma murakkaban fi dhihni. Ada tu? Jelas tak, main apa tak? Jadi kaedah ni anak tulis untuk siapa? Untuk muta'addid murakkab ke muta'addid ghairu murakkab? Ke dua-dua? Tengok balik. Al-muta'addidu fil khariji lahu suratan. Muta'addid fil khariji ada berapa? Ada 3. Jadi muta'addid fil khariji suratan, anak tulis muta'addid untuk muta'addid ghairul murakkab. Faham tu ghairul murakkab. Muta'addid murakkab, muta'addid murakkab. Faham tak? Faham tak? Hakada. Tanda boleh. Bapa anak tak tulis untuk sekali juga untuk muta'addid murakkab? Kerana kita dah tambah atas tadi. Faham tu? Hakada. Al-muta'addidu fil kharij laisa da'imal murakkabi fil dhihni. Jelas dah? Baik. Sekarang ni kita selesai adalah kecek bahasa apa? Kecek bahasa wajhus syabah. Wajhus syabah apa dah? Wajhus syabah. Baik. Tengok balik musannif kata. Qala al-musannifu fa innal isti'arata al-murakkabata at-tamsiliyata, maka sesungguhnya isti'arah murakkabah tamsiliyah yajibu an yakuna wajhu syabahi, mestilah an yakuna oleh bahawasa adalah wajah syabahnya itu, boleh wajah syabah fiha, wajah syabah padanya, pada siapa? Pada al-isti'arati al-murakkabati at-tamsiliyati, ialah hayatan, satu hay'ah. Bahasa ni dia nak satu hay'ah. Hai tu. Maka kalau tengok sini, hak siapa akan tertolak? Hay'ah lah ni. Fi dhihni ke fil khariji ni? Fi dhihni. Tak secara hak tu. Tengok sini ya. Bila dia sebut hay'ah, berapa hak terbenar? 3 terbenar. Siapa akan tubik? Nombor 3 tak akan tubik. Faham tu? Muntaza'atan min muta'addidin, terbit daripada muta'addid. Baik. Sekarang ni kita ada 3. Ada berapa hak terbit daripada muta'addid? Tengok balik. Okey, nombor 1. Dia muta'addid sah? Dia terbit daripada wahidin ke tak? Nombor 1, dia tu wahidah. Sah? Dia terbit daripada muta'addid ke tak?
terbit daripada muta'addid. Stop situ dulu. Nombor 2, tubik. Apa tubik? Sebab dia wahidah, terbit daripada wahidah. Faham tak? Hak kita nak sini adalah wahidah terbit daripada muta'addid. Tinggal lagi 2. Isunya sekarang adalah kita nak tanya, hak mana kita nak? Hak kita nak ialah mufrad ke murakkab? Murakkab. Nombor 4. Okey, masuk. Faham tak tu? Nombor 1 okey tubik. Sebab yang kita naknya adalah surah murakkabah. Faham tak tu? Tu. Muntaza'atan min muta'addidin. Boleh? Wa kadza yajibu an yakuna tarafaha hay'ataini. Faham dah? Jadi perhatian ni dia tu tadi adalah apa? Pada kharij kita boleh tentukan hak ni orang, hak ni ke apa? Contoh kita kata kalau dalam syair ka'anna matharan naqi fawqa ru'usina, boleh. Kita boleh ayat ni debu, ni gotu perai, gotu besi perai. Kita boleh ayat ni. Tapi keadaan tu tadi, nampak? Tu makna bila tarkib. Kita boleh tujukan hak ni. Faham tak? Tapi dia keadaan esa tu tadi, nampak? Dia muta'addid bila tapi kita melihat dengan wahidah. Faham tak? Satu mudah nak cerita lagi nya khulasah dia. Wajhu syabah ni tadi, dia mestilah ke apa? Mestilah satu keadaan yang kita faham daripada perhimpunan beberapa perkara. Beberapa perkara tu tadi dia la yatarakkab. Yang ni dia tu hak ni perbuatan. Hak macam tadi Hanwa tadi. Tu tengok tu. Dia tu talibul ilmi. Lagi pula dia tu tadi ya durusul kitabah. Lagi pula ya ada berapa surah? Kalau kira ada 3 surah. Dan surah tersebut kita boleh tengok ke apa? Kita boleh tengok dengan murakkab ke tak dia? Murakkab ke tak dia? Ghairu murakkab dia ghairu murakkab. Faham tak tu? Dia ghairu murakkab. Faham tak? Ini tepat kena biasa molek. Sebab tak nak kata untuk benda khariji zati luar kita boleh beza. Benda bagi dia murakkab kan murakkab. Ni surah lagu ni kena pandang molek. Faham tak? Surah ni kita kena tambih molek bahawasanya yang mana satu murakkab, yang mana satu ghairu murakkab. Boleh? Jelas tak apa? Yang kita naknya adalah murakkab. Ingat dah murakkab anda tanya tadi murakkab pada kharij. Bukan murakkab pada zihin. Pada sahabat kena ada beza di antara lafaz murakkab fil khariji dengan murakkab fil dhihn. Murakkab fil dhihni dia ada istilah khusus dia ada. Murakkab fil dhihni adalah istilah yang menunjukkan kepada dia tu adalah satu surah zihniyah wahidah. Dia adalah surah zihniyah wahidah yang terbit daripada muta'addid yang tidak murakkab pada kharij. Jelas tak tu? Habis. Dia kata an yakuna wajhu syabahi fiha hay'atan muntaza'atan min muta'addidin. Wa kadza, dan begitulah yajibu an yakuna tarafaha, begitulah ay wa kadza wa apa? Wa ka wajhi syabahi, dan seperti wajhi syabah, yajibu mestilah an yakuna tarafaha, bahawa seadalah dua tarafnya. Dua taraf apa? Isti'arah murakkabah tamsiliyah. Yang ni siapa dua taraf dia? Al-mushabbahu wal mushabbahu bihi. Isim yakuna. Al-mushabbahu wal mushabbahu bihi. Mestilah ke apa? Hay'ataini, dua hay'ah. Dua hay'ah ni ingat deh, untuk tiap-tiap untuk apa? Untuk dua musyabbah dan musyabbah bih. Jadi kalau kita kira sesa ada berapa hay'ah? Satu saja. Jadi musyabbah, untuk musyabbah satu hay'ah, untuk musyabbah bih satu hay'ah. Kena ingat molek tu, tanda situ. Jangan dengar saja ni. Sebab ni penting. Kita nak tengah mabuk kata ke apa? Hay'ah, hak ni hay'at, hak tu hay'ah saja. Tu. Nama tu ambil hay'ah kibar pula. Tanda molek hay'at ini. Jadi tiap-tiap hay'ah untuk musyabbah dan musyabbah bih. Maka hanya ada untuk tiap-tiap musyabbah dan musyabbah bih satu hay'ah. Tanda dulu tu.
Boleh? Hay'ataini muntaza'ataini, yang diterbitkan min majmu'in, daripada himpunan, min majmu'i asya'a, daripada himpunan beberapa perkara. Beberapa perkara tu tadi tadammat wa talasaqat, yang bersekali dan bertepek. Tidak bertepek, bersekali ya. Boleh atau muradif. Hatta sarat syai'an wahidan, sehingga dia tu jadi satu apa? Satu surah. Fayushabbahu ihdal hayataini, lalu yakni setelah daripada kita nampak dah sekarang ni lagu mana surah, yakni surah dia adalah surah murakkab. Lalu fayushabbahu ihdal hayataini, maka ditashbihkan satu daripada dua hay'ah tersebut, dua hay'ah yang muntaza'ataini bil ukhra, yang diterbit daripada yang lain tu. Malaysia. Fayushabbahu, maka ditashbihkan satu daripada dua hay'ah yang diterbitkan tadi tu. Ditashbih bil ukhra, ba ta'alluq di yushabbah. Ada tu? Ditashbihkan tadi tu bil ukhra, dengan yang lain. Jadi sekarang ni kita tasbih kita berlaku di antara apa? Di antara hay'ah dengan hay'ah. Tulis itu. Fat tashbihu huna yaqumu baina suratin wa suratin ukhra, baina suratin wa suratin ukhra, baina suratin wa suratin ukhra. La baina suwari, la baina as-suwari. Faham tu? Habis. Biddi'ai anna suratal musyabbahi. Ini ijra' yang kedua dah. Sah? Dengan mendakwakan anna suratal musyabbahi, surah musyabbah itu min jinsis surati al-musyabbahi biha, adalah daripada jenis surah musyabbah bih. Daripada jenis surah musyabbah, dhamir tu balik pada surah. Jelas dah tu? Baik. Fayutlaku, ni sepatutnya dia kena ada pada sini lepas ijra' iddia' tunusia at-tashbih. Tu dalam situ. Ai fatunusia at-tashbih bihazfi ihdat tarafaini, bihazfi ihdat tarafaini wa wajhi syabahi wal adati, wal adati. Ada? Nah, bawalah kita pergi kepada fayutlaku ala surati, maka diitlaq. Sini ada beza tak di antara makniyah dan tasrihiyah? Tak ada beza. Kerana anda sebut sama isti'arah tasrihiyah ataupun isti'arah makniyah, dua-duanya adalah daripada lafaz musyabbah bih kepada makna musyabbah. Tidak ada, walaupun dalam makniyah surah apa, lafaz musyabbah guna dengan makna musyabbah bih. Tak ada. Faham? Alhamdulillah. Fayutlaku ala surati, maka diitlaqkan di atas surah, ayil hayati, iaitu hay'ah. Hay'ah mana? Al-musyabbahati, yang diserupakan. Boleh? Nanti dulu. Malish. Fayutlaku ala surati, maka diitlaqkan di atas surah hay'ah yang diserupakan tadi. Diitlaqkan ke apa? Al-lafzu, akan satu lafaz. Boleh? Ad-dalu ala surati al-musyabbahi biha. Jadi bahasa ni surah tersebut ditakbirkan dalam bentuk lafaz. Lafaz tu tadilah yang menunjuk ke apa? Menunjuk kepada surah musyabbah bih. Pada tu? Jadi bahasa ni
lafaz yang sepatutnya gi menunjuk kepada surah musyabbah bih, dia gi guna kepada surah musyabbah. Itulah isti'arah. Beza dia kita tambah surah ya. Okay, kita kata isti'arah dulu adalah lafaz musyabbah bih guna dengan makna musyabbah. Sini gini dah beza dia. Lafaz yang menunjuk kepada surah musyabbah bih tadi, lafaz itu sekarang ni diguna untuk apa? Surah musyabbah. Lafaz tu tadi murakkab ke mufrad? Murakkab. Lafaz tu kena murakkab. Murakkab ke apa? Isnadi. Jadi lafaz himpunan, lafaz tu bukan sah dah sini dah. Ingat tu, kita tambah dah. Lafaz murakkab isnadi. Murakkab tu tadi kan dia menunjuk pada satu makna. Dia menunjuk kepada satu surah. Maka lafaz yang berhimpun tadi sepatutnya dia menunjuk kepada surah musyabbah, kerana kita sebut tadi tasbih di sini berlaku surah was surah. Tidak kayak gitu? As-surah dan surah. Jelas tak tu? Hakata. Apa ada anwar? Tu. Habis. Fatwa tusamma aidan, dan dinamakan juga apa? Al-isti'arata al-murakkabata at-tamsiliyata. Hak tadi dia sebut apa? Al-isti'arah al-murakkabah at-tamsiliyah. Maka dinamakan juga al-isti'aratu al-murakkabatu at-tamsiliyatu aidan dengan nama apa? Bitamsili ala sabilil isti'arati. Boleh? Tu. Nama kedua. Nama ketiga dia wabit tamsili saja. Boleh? Dan dengan tamsil saja min ghairi qaidin biqaulina ala sabilil isti'arah. Jadi boleh panggil tiga lah. Isti'arah murakkabah tamsiliyah, boleh at-tamsil ala sabilil isti'arah, yang ketiga at-tamsil. Boleh. Lagu mana surah dia? Ka qaulina, seperti kaqaulika, seperti perkataan kamu. Liman yataraddada liman yataraddadu, bagi mereka yang apa? Yataraddadu fi amrin, yang taraddud, berpapuh hati. Faham tak berpapuh hati? Gapo berpapuh hati? Taraddud. Gapo taraddud? Bingung. Faham tu? Faham tak? Pusing. Gapo lagi? Faham tak taraddud Ustaz Zaid? Gapo? Sebut gapo dalam lughah Penang? Gapo taraddud? Kelu. Oh, Allah Akbar. Ustaz Irfan kata keliru. Yalah dah tu. Ya taraddud, dia keliru. Dia pening, dia pusing, dia ikutlah gapo dah? Faham dah? Fi minal umuri, pada suatu perkara. Dia keliru pada satu urusan. Minal umuri, daripada beberapa perkara tadi. Hal yaf'aluhu, adakah membuat ia seorang man yataraddad tadi tu, akan dia akan al-amra. Yang ini dia pening, dia nak buat ke tak benda ni? Betul tu? Orang yang duduk dalam keadaan itu tadi, mari seorang yang lain dia kata kepada orang hak taraddud tadi. Dia katakan nanti dulu. Kita musannif nak surahkan dia dulu. Musannif nak surahkan dia dulu. Musannif nak cerita dulu orang yang lah ni, kita ada dua orang. Seorang yang berkata ayat tadi, pada tu seorang yang berkata ayat, seorang mutakallim, dan seorang mukhatab yang taraddud tadi. Lah ni yang taraddud ialah mukhatab. Okey? Mukhatab tadi dia duk pening, nak buat ke tak pada tu? Nak pergi ke tak Nampak tak? Umaisara masalah. Contoh, tak ada kaitan tu. Nak pergi ke tak contoh. Boleh. Lepas tu Ustaz Irfan pun tengoklah dia. Bapa dia ni. Bapa Ustaz Ami masalah. Bapa Ustaz Ami nampak gitu. Nampak ya taraddadu fil amri. Ada lagi. Ada lagi dia. Duduk pening. Nampak tak?
surah Ustaz Amin ketika itu, gapo surah dia? Bi an yabdu lahu, dengan bahawasa yabdu an bi an yabdu lahu, dengan bahawasa yabdu lahu, terzahirlah lahu baginya, bagi seorang yang yataraddad tadi, may yataraddad, wajhul fi'li, rupa fi'il, suratul fi'li, rupa perbuatan, keadaan perbuatan. Lagu mana perbuatan tu tadi? Fayuqaddimu biqadamihi wa adamuhu fayuhjima. Ada tu? Fayuqaddima biqadamihi. Ada tu? Fayuqaddima biqadamihi makna dia tak kaki depan betul. Baik, orang macam contoh keadaan orang yang teragak-agak nak pergi. Dia pergi, dia undur balik. Dia pergi, dia undur balik. Faham tak? Tu surah dia nak cerita. Faham tak? Wa adamuhu, dan tidaknya, tidak takdim. Wa adamuhu ay wa adamul fi'li. Faham tak? Fayuhjima. Faham tak? Fa tu fagabah. Fagabah. Fagabah yang panggil sini. Atau apa? Fa'un sababiyatun atifatun. Jawab 9. Faham tu? Ni orang panggil jawab 9. Fayuhjima. Faham tu? Maka peninglah ia. Faham tu? Baik. Katakan mana qaulika tadi? Inni araka tuqaddimu rijlan. Faham tak? Lah ni Amin tadi, adakah dia, Min tak apa kau buat contoh Min, tak apa ni. Lah ni Amin tadi, adakah dia menggerakkan kaki dia? Dia menggerak kaki dia. Amin tadi, dia titah-titah kita tak? Dia gerak sungguh tak kaki dia? Tak. Amin tadi, surah dia contohnya Amin lah ni, dia tanya anak masalah. Boleh pergi ke tak molek ke tak pergi Ipe pula tengok surah tu. Dia tengok Amin dah lekat dia tu. Tergambar pada dia satu surah yang dia tu tadi seolah-olah macam orang taraduk. Lagu mana kalau dia jalan, dia pergi, dia undur balik, dia pergi, dia undur balik, dia pergi, dia undur. Jadi Ipai bila dia tengok keadaan tu, Ipai berkata kepada Amin, dia kecek kan? Dia tak cacik pun duduk. Faham tu? Apa Ipai kata? Ipai kata, inni araka tuqaddimu rijlan taratan wa tuakhiru taratan ukhra. Faham tu? Aku tengok ini, sesungguhnya aku araka, melihat aku akan kamu, tuqaddimu, mendahulukan kamu, rijlan, satu kaki, taratan, betul, pada satu ketika, wa tuakhiru taratan ukhra, patu undur balik taratan ukhra. Fa ukhra na'tun li taratin mahzufin. Tak apalah, tu i'rab lah. Wa maf'ulu tuakhiru mahzufun, ay wa tuakhiruha, ay wa tuakhiru al apa? Ar-rijla lah. Walaysa na'tan lirrijli, bukannya na'tan pada rijlin mahzufin maf'ulin li tuakhiru, bukan. Idh la muhassala lahu, kerana tidak terhasil lah baginya. Faham tu? Tidak terhasil baginya. Yani tidaklah apa? At-ta'khir wa taqdim itu terhasil bagi dia. Yakni dia nak ayat, bukannya dia, yakni Amin tu masalah lah, buat sungguh pun. Apa? Gerak kaki tadi. Faham tu? Jadi dia kena jadi sifat kepada taratan, bukan sifat kepada rijlan. Faham tu? Jadi ayat inni araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra, ayat tu tadi murakkab ke tak? Ayat tu dulu. Tak sekira istirah ni tak ada kaitan. Ayat tu tadi murakkab ke tak? Murakkab. Murakkab ke apa? Isnadi. Mana fa'il, mana fa'il? Tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Faham tu? Jadi dia adalah satu murakkab. Faham tu? Dia tu murakkab. Baik. Sekarang ni kalau kita tengok pada ayat ni tadi, adakah ayat ni tadi digunakan kepada seorang yang memang betul-betul buat perbuatan itu? Tak. Dia tidak digunakan untuk orang yang betul-betul melakukan perbuatan ini. Kerana Amin ketika itu masalah dia tengah duduk.
maka duduknya amin tidak melakukan perbuatan itu adalah qarinah yang menegah daripada ayat tu tadi guna dengan surah asal dia. Faham tu? Jadi ayat ni tadi ada surah dah. Ada surah dah ayat ni. Ada surah taban. Ingat, kita sekarang ni at-tashbih as-surah baina surah. Faham tu? Bukannya ayat dengan ayat, surah dengan surah. Jadi lagu mana surah sekarang ni? Suratul takdimi wat ta'khir. Suratul takdimi wat ta'khir. Takdimur rijli wa ta'khirur rijli. Faham tu? Tu surah dia. Tengok mana syubbiha halul mutaraddidi fi fi'li amrin minal umuri bihali man yataraddadu fi dhihabi lihajatin. Faham tu? Maka ditasbih ke hal. Tengok hal. Hal ni apa? Hay'ah. Apa hay'ah? Surah. Tanda malik tu. Tasbih murakkab ni tadi adalah surah dengan surah. Okey? Syubbiha halul mutaraddidi, ditasbih ke keadaan seorang mutaraddid fi fi'li amrin, pada melakukan satu perbuatan, minal umuri, daripada perbuatan-perbuatan. Dengan apa? Mana musyabbah bih dia? Ni musyabbah bih dia. Biman yataraddadu fi dhahabi lihajatin, dengan mereka dan dengan seorang yang dia tu tadi taraddud fi dhahabi, pada pergi, lihajatin, kerana suatu hajat. Fataratan yabdu lahu wajhu dhahabi fayuqaddimu rijlahu, maka pada satu keadaan yabdu lahu, nyatalah bagi dia, man yataraddad tadi, wajhu dhahabi, rupa pergi. Rupa ni makna surah lah. Fayuqaddimu rijlahu, maka dia tu mendahulukan apa? Kakinya. Wataratan la yabdu lahu wajhu dhahab, wajhu az-dhahabi. Bukan tengah tak ada alih dia, ada alih. Az-zahab. Maka pada kali yang lain, wataratan ukhra, ay apa? La yabdu lahu wajhu az-zahabi. Fayuakhiruha, maka mengundur balik akan dia, akan kaki. Faham tak? Jadi surah dengan surah. Mana musyabbah bih? Mana musyabbah bih? Ada dalam ayat tu musyabbah bih. Jadi isti'arah apa sini lah sekali akan jadi tasrihiyah, tamsiliyah, tasrihiyah. Faham? Biddi'ai annal halata, dengan mendakwakan annal halata ay annal hay'ata al musyabbahata, yang diserupakan itu, yakni hay'ah yang dia tu musyabbah. Siapa hay'ah musyabbah? Siapa hay'ah musyabbah? Halul mutaraddidi. Halul mutaraddidi. Ingat dah, sini tak ada beza apa pun dengan dulu. Hanya bezanya adalah musyabbah bih dan musyabbah di sini dalam bentuk surah ya. Surah ni pula kita dah terai dah sini lagu mana nak lahir surah. Surah wahidah dah, surah wahidah. Ni tengok nombor 4 ni. Min jinsil halati al musyabbahi biha, daripada jenis surah musyabbah bih. Daripada jenis surah musyabbah. Ini ijra' nombor berapa ni? Nombor 2, iddia'. Okay, kita belajar uddu'iya ittihadul musyabbahi bil musyabbahi bih, ataupun uddu'iya annal musyabbaha min jinsil musyabbahi bih. Ada tu? Summa ustu'ira. Sini apa dia buat? Tunusiya at-tashbih. Itu dari situ fatunusiya at-tashbih bihasfi. Siapa sini? Kalau isti'arah tasrihiyah, siapa kita hazah? Daripada dua taraf, musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah. Fatunusiya at-tashbihu. Tulis situ. Fatunusiya at-tashbih. Boleh? Bihadfi al-hay'ati al-mushabbahi biha
wal adati wal wajhi. Boleh? Lepas tu summa ustu'ira al-lafdhu, kemudian diisti'arahkan lafaz ad-dallu 'alal hay'ati, yang menunjuklah ia lafaz tu di atas hay'ah, al-musyabbaha biha, alal hay'atil musyabbahi biha, lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih tadi tu dipinjirkan dia lil hay'atil musyabbahati, lil hay'atil musyabbahati, yani dipinjirkan dia tu lidilalati ala al hay'ati al musyabbah, yani hay'ah musyabbah, hay'ah kepada musyabbah. Bahasa mudah kat ginilah, sinilah berlakunya apa, ambil lafaz musyabbah bih guna dengan makna musyabbah. Faham? Habis cakap tu. Mana wajhu syabah? Boleh? Wa wajhu syabahi wa huwa hay'atul iqdami taratan wal ihjami ukhra muntaza'un min iddati umurin kama tara. Dan wajah syabahnya adalah apa? Wa huwa, dia tu tadi wajhu syabah adalah keadaan mendahulukan pada satu ketika dan duduk dia pada satu ketika. Pada tu yang apa? Muntaza'un, yang terbit ia min iddati umurin, daripada beberapa perkara kama tara, seperti mana kamu telah lihat. Boleh saja kita nak tengok dia mendahulukan saja kaki dia. Ketika dia mendahulukan saja kaki dia, kita tak tengok dia taradud ketika tu. Kita tengok dia macam nak pergi sesuatu. Sah? Lah ni taradud ni berlaku bila dia papah, dia gi, dia tarik, dia gi, dia tarik. Sah? Kalau kita tengok pada surah dia gi saja, adakah kita nampak wajah taradud dia? Tak nampak lah. Itu satu surah. Surah kedua dia hundur balik ataupun dia duduk senyap. Pada tu dia gi, lepas tu dia senyap pula. Pada tu surah duduk senyap tu tadi satu surah pula. Tapi perhimpunan di antara surah gi dan surah senyap itu apa? Dua surah. Satu surah, satu surah. Boleh ke tak kita nak tengok dia tu dengan satu surah? Boleh. Situlah tubik taradud. Faham tu? Di situlah keluarnya taradud. Kerana taradud ni perhimpunan satu surah gi, surah duduk dia ataupun surah hundur balik. Faham tu? Menjadi satu surah. Faham tak? Ingat balik ta'rif murakkab. Jelas tak? Hakeza. Tu dia. Wa mata fasha'aika surah wa sya'a bainan nasi, dan apabila tersebar, boleh kasura wa sya'a, dan banyak dan tersebarlah bainan nasi, banyak apa? Isti'maluhu, banyak menggunakannya. Ni keadaan kepada majas murakkab. Jadi majas murakkab ni tadi dia ada majas murakkab yang banyak diguna, dia ada majas murakkab yang jarang diguna. Kalau majas murakkab tu sentiasa diguna, maka dia akan jadi apa? Masal dipanggil. Masal ni gak kalau dengan luar kita gak peribahasa lah. Pada tu peribahasa. Pada tu dia akan jadi masal. Menatang apa? Menatang air, ambil minyak yang penuh. Menatang minyak yang penuh. Ada berapa surah situ? Minyak penuh satu surah. Menatang minyak satu surah. Ada tu? Menatang saja satu surah. Pengen mikir menatang lain tu. Itu tak ada kaitan dengan anak dah. Pasal ipes ni. Ada kaitan. Ada tu? Nampak tak? Surah Muntaza'ah dia tadi tu. Apa lagi peribahasa contoh? Bagai aur dengan tebing. Aur satu ada, tebing satu ada pula. Tapi hak kita nak jaga apa? Aur dan tebing. Bagai aur dan tebing. Faham tak tu? Tapi boleh tak anda buat satu surah baru yang dia tu tadi tidak fasya. So umpama anda kata keadaan Anwar belajar itu seperti mana keadaan gurunya mengajar. Boleh tak anda buat surah gitu? Faham tak? Anwar belajar tu satu
Anwar belajar keadaan duduk seperti gurunya mengajar dalam keadaan berdiri. Masalah. Faham tu? Jadi Anwar belajar keadaan duduk itu adalah apa? Hay'ah wahidah muntaza'ah min muta'addid. Guru dia mengajar dalam keadaan berdiri adalah apa? Hay'ah wahidah muntaza'ah min muta'addid juga. Faham tu? Lalu berlakulah isti'arah. Tapi nak tanya, Anwar belajar keadaan duduk tadi menunjuk kepada makna apa? Ustaz dia mengajar dalam keadaan berdiri tadi tu. Fasya ke dak wa kathura? Dak. Tapi berlaku dak dia tu tadi isti'arah? Berlaku. Jadi isti'arah tamsiliyah ni ada dua keadaan, yang banyak digunakan, yang jarang digunakan. Ketika dia banyak digunakan, dia naik satu martabat lagi, dia panggil masal. Faham tak? Hakata. Isti'maluhu ay isti'malul majazil murakkabi kadzalika ay ala sabilil isti'arati summiya masalan, dinamakan masal. Walidha ay wali kaunil mathali, boleh? Wali kaunil mathali, dan kerana ini, yakni kerana keadaan masal itu tamsilan, yakni kerana keadaan masal itu adalah isti'arah tamsiliyah, fasya isti'maluhu ala sabilil isti'arati, maka tersebarlah penggunaan dia tu tadi atas jalan isti'arah. Boleh? La tughayyaru, boleh? Dia tak boleh wakah gitu, dia kena gini mana? Dia gini. La tughayyaru al-amsalu lidha. Gitu betul. Tidak diubahkan segala amsal itu kerana ini. Ini mana? Ini kerana keadaan masal tu tadi tersebar penggunaannya atas jalan isti'arah. Faham tu? Bapa la tughayyaru li'annal isti'arata yajibu an yakuna lafzul mushabbahi bihi al-musta'mala fil mushabbahi. Kerana isti'arah itu mestilah bahawasanya adalah lafaz musyabbah bih. Boleh? Yang digunakan itu lafaz musyabbah bih kayak diguna. Okey, fil musyabbahi, diguna tu tadi fil musyabbahi. Falau ghayyiral masalu, maka kalau diubahkan masal itu, pada masal ni luar kita panggil peribahasa tadi, lama kana lafzul musyabbahi bihi bi'ainihi, nescaya tidak adalah lafaz musyabbah bih itu bi'ainihi ay sabitan bi'ainihi, sabit dengan dirinya. Pada tu, fala yakunu isti'aratan, maka tidak jadilah ia mana? Ia lafzul musyabbah itulah. Lafzul musyabbah bihi itu tidak jadi isti'arah. Maka bila tidak jadi isti'arah, fala yakunu masalan. Pada tu? Nah tu. Dia kata wali hadza, dan kerana inilah. Kerana ini mana? Kerana hadza takrid, wali hadza takrid tu belakang tu la yultafatu fil amsali ila madaribiha tadhkiran wa ta'nisan wa ifradan wa tasniyatan wa jam'an. Tidak ditilik, yultafatu tidak ditilik, fil amsali pada segala amsal, ila madaribiha kepada bagai-bagainya, bagai-bagai amsal. Nisbah mana tidak ditilik tu? Tazkiran pada sudut muzakkar dia, wa ta'nisan dan pada sudut ta'nis, wa ifradan wa tasniyatan wa jam'an. Boleh? Bal innama yunzaru fi mawaridiha, dilihatkan dia tu tadi di mana? Fi mawaridiha ay fi mahalli wurudiha, pada tempat urutnya. Jadi amsal ni dia beza sikit dengan peribahasa. Wallahu alam peribahasa lagu mana, tapi amsal, tiap-tiap amsal ni tadi dia ada ke apa? Kalau kita kan, kalau dalam tafsir, dalam ayat kita panggil asbabun nuzul. Kalau dalam hadis asbabul wurud. Kalau dalam amsal pun dia kena ada. Macam contoh kita dengar amsal, sama kita dengar kalau dalam kitab nahwu kan, tasma'a bil mu'aidi khairun min an tarah. Dia ada apa maurid dia. Maurid dia kan ada ke seorang raja nak cari seorang alim.
Yang alim tu tadi tersangka alim. Bila raja tu nak pergi jumpa apa alim tersebut yang nama Muaidi, Muaidi tak jumpa dia. Muaidi tak jumpa dia. Faham tu? Tapi raja tu nak juga jumpa dia. Jadi lalu Muaidi buka. Boleh? Lalu bila Muaidi buka, raja tu masuk dalam rumah dia, raja tu berkejut. Raja tu kata kan, tasma'a an tasma'a. Tu 3 riwayat. Perkataan raja tadi tu ada 3 riwayat. Tasma'u boleh, tasma'a boleh, an tasma'a boleh. Bil mu'aidi khairun min antara. Kalau dalam luar kita apa peribahasa ni? Indah khabar dari rupa. Tu. Wallah alam, indah khabar dari rupa ni digapa maurid dia. Wallah alam. Tapi dalam tiap-tiap amsal, tiap-tiap masal Arabi, dia kena ada maurid. Faham tak? Gapa maurid ni? Sebab berlakunya masal tersebut. Jadi masal ni semua isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah yang fasha wa kasura isti'maluhu. Faham tak? Fasha wa kasura isti'maluhu. Boleh? Tu. Dia kata seperti mana dikatakan bagi seorang lelaki, boleh? Dikatakan bagi seorang lelaki, boleh. Lelaki mana tulis? Lelaki yang menuntut suatu perkara yang dia sendiri telah abaikan. Boleh? Dikatakan untuk seorang lelaki yang apa? Yang telah mengabaikan satu perkara, yang apa? Menuntut satu perkara yang dia telah abaikan sebelum. Jadi masal ni dikatakan untuk seorang lelaki. Okey? Masal ni saya peribahasakan dia ada tempat tuju dia. Jadi masal ni tadi tempat tuju dia tu adalah untuk orang lelaki. Tapi sababul maurid dia, boleh tu? Mahallul maurid dia adalah perempuan. Faham tak tu? Mahallul maurid dia adalah jadi perkataan ni asalnya dikatakan untuk seorang perempuan. Tapi bila dia jadi masal ni dikatakan untuk seorang lelaki yang sedang meminta perkara yang dia sendiri telah abaikan. Faham tak tu? Faham tak? Hakata. Tu. As-sayfa dayya'til labana. Boleh? As-sayfa ay dayya'ta as-sayfa. Boleh? Dayya'ti al-labana. Tu 2 kali lah. Jadi maf'ul mula-mula tu kena apa? Kena takdirlah fa'il dia. Faham tak? Dan fa'il dia tu difahami daripada apa? Al-mazkur ay dayya'ti as-sayfa. Demo telah mengabaikan pedang. Faham tak? Semestinya dayya'ti al-labana. Pahlaban pun lebih kurang. Faham tak? Kalau luar kita, kalau Kelantan lah, modal tolong. Lebih kurang lah. Gapa kalau benda lain? Macam awak ni dulu awak ni sedang meminta benda yang benda tolong. Faham tak? Benda sama yang awak dah minta ni. Dulu awak abaikan dah benda ni. Faham tak? Tahu lah dia kalau Kelantan. Jadi tasbih tamsil Kelantan apa? Isti'arah tamsiliyah Kelantan benda tolong, modal tolong demo ni. Nampak tak? Gitulah lebih kurangnya. Faham tak? Wallah alam kalau lugu dua apa Ustaz Taib panggil? Apa Ustaz Bida? Faham tak modal tolong? Cerita sama. Faham tak? Maknanya dia ni kalau modal tolong. Faham tak? Anak cerita apa? Faham dah? Wasalul maksud? Baik. Okey. Scene ini musannif nak ceritanya apa? Nak cerita kita tidak melihat kepada madaribiha, kita melihat kepada apa? Mawaridi al-amsal. Boleh? Tu ingatlah nanti balik ni kena ada satu kitab rumah dia panggil Majma'ul Amsal. Beli Majma'ul Amsal tu sentiasa baca. Tengok balik perkataan ulama Majma'ul Amsal. Boleh? Tengok dalam Majma'ul Amsal kitab. Dia hipung amsal, lepas tu dia tulis apa?
asbabul wurud dia. Okey, mawarid dia. Li'annahu, kerana li'annahu ay li'anna hadzal qawla fil asli, pada asalnya ke apa? Limra'atin. Boleh? Untuk imra'ah. Boleh? Nama dia apa? Rasus bintu Laqiti. Boleh? Rasus bintu Laqit. Nama perempuan itu tadi. Boleh? Rasus bintu Laqit. Apa? Habis. Macam-macam tumit masal tu banyaklah. Qalahu al-muhaqqiq at-Taftazani. Telah berkatalah al-Imam al-Muhaqqiq at-Taftazani. Boleh? Sinilah kita akan masuk pula masalah terakhir, iaitu masalah majaz murakkab. Boleh? Yang masyhur juga dipanggil dengan nama mursal. Cuma ulama kata tidak ada ta'yin nama tersebut, majaz murakkab mursal. Boleh? Insya-Allah hari ni apa? Kami dah Allah. InsyaAllah hari Senin tu kita berhabis majaz murakkab. Lepas tu kita akan masuk tashbih tu sendiri. Boleh? Kita akan masuk tashbih. Masya Allah. Masya Allah. Mana weh? Azunnu 2 minggu lagi, kalau Allah Ta'ala permudahkan, maka habislah kita start boleh apa? 27 10 esok lagi. Oh, 10 esok lagi. Maknanya kita cuti esok itu. Boleh apa? Boleh 7 start. Lah ni boleh apa? Apa 9 10 11 4 boleh. Sah? Kalau 4 boleh tu dek saja. Tak kata. Sah? Siapa kata ngaji kena lama? Banyak lagi? Gue kata ngaji kena lama, cuma hak kena cara dia. Sah? Kena cara. Pak boleh kalau pak boleh hak ni dengan cara lagu ni, lepas tu 4 tahun. Allah Akbar. Ni Masya-Allah ke insya-Allah ke masyarakat? Masya-Allah. Tabaan musannif tinggalkan misal yang masyhur untuk isti'arah tamsiliyah. Okey. Itu insya-Allah fi kutubin ukhra. Boleh? Kalau macam kita rasa masa ngaji ni tak berapa cerak lagi, usaha untuk ambil lagi 2 sebutir kita untuk tambah lagi tamakun. Boleh? Seumpama kita apa? Mujazul balaghah, ataupun panggil juga dengan mujizul balaghah, balaghah wadihah. Kalau kita ngaji dah husnul sirah, ngaji balaghah wadihah pula boleh, tapi jangan ambil masa yang lama lah. Jangan ambil masa yang terlalu lama, maknanya siapa 2 tahun 3 tahun tu ngaruk dah tu. Ada tu ngaruk. Berapa anak kata ngaruk? Betul, tidak menafikan ilmu boleh lama, betul, tapi ada lagi banyak di atas yang perlu dicapai tu. Hakada. Okey Ustaz Mi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. Rehat minit.